Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlin and I'm your head coach in the portal semanglegal.com. So hari ni saya nak cerita tentang penubuhan pemilikan tunggal ataupun enterprise. Enterprise adalah salah satu daripada bentuk entiti perniagaan yang kita boleh daftarkan. So kita dah belajar itu kan, yang ada 4 entiti yang kita boleh daftarkan. Satu, enterprise ataupun pemilikan tunggal, perkongsian liability terhad dan sendirian berhad. So hari ni kita tengok apa ni ciri-ciri pemilikan tunggal ataupun enterprise ni lah. Alright. Jadi enterprise ni kan memang ramai usahawan yang mendaftarkan enterprise. Saya rasa kan sebab mendaftarkan enterprise ni senang, murah. Right. So kebanyakan usahawan sebab dia just nak berniaga dan dia seorang, so dia just register online dengan SSM, kena register enterprise ni. Dan salah satu tarikan orang yang mendaftarkan enterprise ni kan, apart from the fact that dia murah dan mudah nak daftar, is that kita tak perlu untuk menyediakan akaun ataupun mengauditkan akaun kita dan memfilekan akaun kita di SSM. So ramai usahawan yang sukalah part ni kan, sebab bermakna dan dia lepas register, dia tak perlu nak filekan apa-apa dokumen dengan SSM, dia tak perlu nak sediakan akaun, dia tak perlu kan nak audit akaun semua. So rasa mudah nak menguruskan kalau kita ada enterprise. Tapi kisah akaun ni kan, walaupun kita tak perlulah, it's not mandatory for us to file our accounts kalau kita enterprise dengan SSM. Tapi kalau kita berniaga, memang it makes good sense lah kan, kalau kita memang ada akaun yang simple. Kalau kita tak ada akaun langsung, tak sediakan akaun langsung kan, macam mana kita nak tahu sama ada kita membuat keuntungan dalam perniagaan kita tu. So memang kita kena sediakan satu akaun yang simple untuk kita refer tu, untuk tengok sama ada kita ada buat keuntungan ke tidak, apa benda nak tukar tentang perniagaan kita, nak tukar costing ke, nak tukar rancangan ke kan, supaya kita mendapat keuntungan yang maksimum dalam perniagaan kita. So although kita tak perlu kan nak submit dan filekan akaun yang diaudit ke SSM, but it is a must for us to prepare these accounts. So kalau kita ada enterprise kan, it is easy to manage sebab kita seorang. Right. Tapi ada kelemahannya lah kan, sebab kita seorang, kita mungkin resources kita kurang, sebab nak fikir pun kena fikir seorang-seorang, nak masukkan modal pun kena fikir seorang-seorang, semua kena fikir seorang-seorang. Dan selalunya modal enterprise ni adalah kecil. Selalunya kita gunakan savings kita pinjam daripada keluarga, daripada kawan-kawan kan, untuk modal enterprise ni lah. Tapi satu benda yang saya nak share, nak tekankan bagi semua yang memiliki dan dah mendaftarkan enterprise ni, is this concept about pemilik enterprise dan enterprise ni kan, perniagaan ni adalah entiti yang sama dari segi undang-undang. Apa maknanya tu kan? Maknanya kan, kalau kan you are pemilik enterprise and then you dah daftarkan satu enterprise, right? You and your enterprise ni tak dapat dipisahkan. You are the same entity. Jadi kalau dalam account enterprise ada RM100,000, meaning it is your money. Bermakna duit kita, sebab kita nak enterprise ni sama. Alright, sama entity. Jadi kalau ada RM100,000 dalam enterprise, maknanya itu duit kita lah. Right. Kalau enterprise ni memiliki van, ada van dalam nama enterprise ni, alright, maknanya itu van kita juga. Kita nak pakai bila-bila masa pun boleh. Ini nanti penting kita ingatkan bila kita bincang tentang senian berhad. Sebab kalau syarikat kita adalah senian berhad, kita tak boleh nak buat macam tu. Kalau dalam akaun sendirian berhad ada RM100,000 dan kita adalah pemilik iaitu pemegang saham sendirian berhad, kita tak boleh sewenang-wenangnya ambil duit RM100,000 tu daripada syarikat sendirian berhad tu. Sebab syarikat sendirian berhad tu adalah satu entiti yang lain daripada pemiliknya. Syarikat sendirian berhad tu macam manusia buatan, dia lain daripada pemilik dia. Jadi enterprise ni, pemilik dengan enterprise tu entiti yang sama. Jadi apa yang dimiliki oleh enterprise tu kepunyaan pemiliknya juga.
Alright, kita boleh gunakan apa-apa duit dalam account enterprise memang kita punya, gunakan apa-apa aset memang kita punya. Tapi masalahnya sebab kita entiti yang sama, kalau ada hutang, kalau enterprise kita tu berhutang ataupun enterprise kita tu disaman, dia kita pun kena samalah. Kita akan kena sama. Kalau ada hutang enterprise berhutang RM100,000, dah jadi hutang kita. Sebab kita entiti yang sama. Kalau kena saman enterprise ni, kita pun sama kena saman. Jadi kita tak boleh larikan diri kita daripada enterprise ni. Itu akan jadi masalah kalau kita dah besar kan, enterprise tu dah menjalankan transaksi yang besar, dan you're open to a lot of risk. Sebab anything that happens to the enterprise will happen to you. Kalau ada hutang 100,000 kan enterprise, and then orang saman enterprise, maknanya orang saman kita juga. Kalau kita ada aset, ada rumah, ada kereta kan yang dalam nama kita secara peribadi, kita punya harta peribadi ni pun akan tergadai. Right. So kita tak nak benda tu berlaku. Itu that kita tak nak liability kita tu is attached to liability enterprise ni. So itu yang kadang-kadang orang kan tubuhkan syarikat Senayan Berhad. Sebab kalau syarikat Senayan Berhad ini takkan terjadi. Dia takkan terjadi sebab kalau orang saman Senayan Berhad, maknanya orang saman Senayan Berhad lah, tak kena mengena dengan pemilik ni. Jadi kita punya liability tak sama dengan perniagaan kita. Tapi bagi enterprise, liability kita sama. Sebab we are one and the same. So kalau kita dah besar, especially kita dah expose ourselves to a lot of risk, the enterprise ni kan, jadi kita kena be careful. Sebab it may affect us individually. Alright, but another thing yang kita perlu fikir, alright, kalau kita ada enterprise, sebab kita dengan enterprise ni sama, kalau kita meninggal, apa jadi pada enterprise? Enterprise akan tamat automatically. Sebab kita, hayat enterprise kita tu, sama dengan hayat kita lah. Sebab kita the same. Right. So, kalau kita meninggal, enterprise kita tu akan tutup. Alright. Automatically. Alright. So, ini yang membuatkan orang kadang-kadang tak selesa nak berurusan dengan enterprise. Bukan sebab enterprise tu kecil, kan, bukan sebab macam like setengah orang suka cakap yang ada kan dia tak nak berurusan dengan saya sebab saya ni enterprise, saya kecil, saya tu tak ada kena-mengena dengan tu. Sebab enterprise tak semestinya kecil. Enterprise boleh transaction sampai million-million pun boleh. Kan saya ada ramai kawan-kawan macam dekat Kelantan tu kan, dia all very successful businesswoman. Memang transaksi dia million-million, tapi dia masih lagi enterprise. So tak bermakna yang kalau kita ada enterprise, kita punya business tu kecil. Kadang-kadang besar lagi daripada Senayan Berhad. Alright, tapi masalahnya kan orang nanti kan bila nak berurusan dengan kita, right, dia tak selesa dan rasa macam there's a lot of risk to it, sebab kan hayat enterprise tu depending on your hayat. Right, kalau orang berurusan dengan enterprise and then pemilik dia meninggal, then what happens to all the things, the urusan yang dah dijalankan tu. So itu yang membuatkan orang tak selesa. Kalau orang berurusan dengan Senayan Berhad tu boleh live forever. So kalau siapa yang meninggal pun, pemilik pemegang saham ke, pengarah ke, dia tak ada kena-mengena dengan Senayan Berhad tu. Things will still continue kalau sesiapa punya yang meninggal. So itu yang membuatkan urusan dengan enterprise tu kan jadi lebih tak selamat lah bagi a lot of people, and it's something that you have to consider as well. Alright, jadi bila kita meninggal, enterprise tu pun akan tamat. Alright, so those are some of the ciri-ciri of enterprise ataupun pemilikan tunggal. Nanti of course dalam video-video lain bila kita discuss perkongsian PLT, perkongsian liability terhad dan syarikat Senayan Berhad, of course I will ingatkan lagi kan tentang enterprise ni. And so in the next video we will go on and talk about the ciri-ciri of all the other bentuk entity. So for now, alright, thank you very much for watching. I'll see you the next time. Bye.